Saat aku menuntut dia atas kematian ayah dan ibu aku telah tiba. Aku tak mengerti apa tujuan kata-kata kamu, Datuk Daik. Bukankah Datuk telah membunuh ayah dan ibu aku? Apa maksud kau jawab? Dan juga Datuk Bendahara Muttalib turut juga bertanggungjawab dalam perkara ini, bukan? Kemudian dia bermuka-muka mengambil aku selaku anak angkatnya. Bukankah benar begitu, Datuk? Benar, Awang. Tetapi percayalah, aku bersumpah dan aku berjanji aku akan menyimpan segala rahsia kau itu, Awang. Sekarang hidup kau arti bahaya bagi aku. Dan itu bersedialah, Datuk Daik. Bagaimana kamu menulis kertas? Dia tak dapat mengubah diri sendiri. Kamu yang seorang gitu, tak buangkan ke laut. Bagus. Ayo. Ananda Awangku. Apa yang telah terjadi, Ananda? Ayahanda. Ampunkan Ananda, Ayahanda.
Kemasan anda berjalan dengan Datuk Taib dan Bomo Ayahanda. Tiba-tiba datang beberapa orang perompak menyerang kami. Kemudian Datuk Taib dan Bomo mati terbunuh Ayahanda. Nasib baik anda dapat melarikan diri. Heran. Sejak dia pula perompak berbahagia lila di negeri kita ini dapat bunuh. Tahu hamba, belum pernah pula dalam sejarah negeri kita ini mengalami gangguan perompak-perompak, Datuk. Bukan perompak. Ayahanda, yang anak-anak maksudkan Lanon. Lanon? Ayahanda. Kenapa orang Bomo dia aja yang mati di dalam minggu ini? Berarti sudah habis semuanya. Sekarang siapa gerangan yang boleh mengubat penyakit hamba? Kalau Datuk membenarkan, di kampung hamba ada seorang Bomo yang bernama Anda. Siapa gerangan? Nama Bomo itu? Dia bergelar Bomo Molo, Datuk. Tolonglah, Tok Molo. Akhirkan. Nampaknya penyakit hamba bertambah terus. Kalau tak salah, Bomo Molo yang tinggal di kawasan Kampung Cengkih, bukan? Benar, Anda. Sekarang, izinkanlah Anda menukar pakaian dulu, Ayahanda. Silakan, Anda. Sungguh pun, awal itu Anda angkat saja pada hamba. Tetapi dia itu sangat-sangat berjasa. Bukan saja pada hamba, bahkan ke bawah duli juga. Benar, Datuk. Hamba pun sangat tertarik hati melihatkan kelakuannya yang lemah lembut dan pendiam. Izinkan hamba pergi memanggil Bomo Molo. Baiklah, silakan. Mohon hamba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Tok Molo, silakan. Apa khabar, Tok Molo? Alhamdulillah, baik. Silakan duduk. Hakim mana tak nampak? Entahlah, dari pagi dia keluar. Mungkin sekejap lagi dia balik. Kedatangan saya dah ada hadiah. Hadiah apa, Tok Molo? Nak mengajak Tok Bomo untuk merawat dan memeriksa penyakit atau Nara Mutalib dengan segera. Baiklah, kalau begitu izinkanlah saya siapkan barang-barang yang saya akan bawa.
susah jadi ini. Bagaimana yang bomo? Sudah tolong bomo? Pasti beberapa berduka cita di atas kejadian yang tak disangka-sangka ini. Apakah kunci angkara ini, Pakcik? Pakcik pun tak tahu maksud Pakcik datang kemari untuk menjemput ayah kau. Tiba-tiba orang-orang itu tadi datang menyerang. Apalah nasib hamba ini? Ini mesti ada ulat di sebalik daun. Begitu juga dalam pendapat hamba. Perkara ini tak boleh didiamkan begitu saja. Kita harus siasat dengan seberapa segera. Anda juga merasa tersinya atas perbuatan pengecut dan pengkhianat itu, Ayahanda. Tok Penghulu masih belum datang lagi. Dia masih uzur akibat pergaduhan rumah Tok Momolok, Datuk. Datuk Temenggung. Datuk, sudahkah Datuk menjarah Tok Penghulu itu? Belum lagi, Datuk. Ayahanda, kalau Ayahanda mengizinkan, ada baiknya Ayahanda sendiri pergi menziarahi Datuk Penghulu itu. Sebab beliau pun sahabat baik Ayahanda. Ya. Itu lebih baik lagi, Ananda. Kalau begitu, izinkanlah Ananda pergi dulu, Ayahanda. Silakan. Assalamualaikum. Kenapa? Coba kau tengok siapa yang datang tu. Baik lama. Ini cari siapa? Ada di rumah. Ada. Cepat nak, Encik. Silakan. Terima kasih. Awak ni siapa? Sekejap, Encik. Biar saya bantu ayah.
Ada orang nak jumpa ayah di luar. Kenapa? Bawa dia ke dapur. Anak dia awang iku. Sudah duduk. Terima kasih, Tok. Aduh. Apa hajat anak dia datang kemari? Sengaja saya datang kemari tadi. Ialah nak menyampaikan salam ayah saya. Waalaikumsalam. Dan ayah sangat-sangat berduka cita atas kejadian yang tak disangka-sangka yang telah menimpa diri Datuk tu. Apa yang dikatakan lagi Wang sudah bagian saya. So, bagaimana punca kejadian tu? Cuba Datuk ceritakan. Kerana saya hajat benar nak bertanya. Begini, Wang. Lama, kenanga meluat tengok orang yang datang tu. Tak ada habis itu tengok muka kenanga. Benar. Kalau tidak, entahlah. Tak tahu apa yang akan terjadi. Siapakah kenangan pernikahan itu, Datuk? Anak kepada Allah yang raham memuluk sendiri. Nama? Adam. Adam. Patut juga kita beri terima kasih kepada pernikahan itu, Datuk. Aku buat susah payah ni, Datuk. Ala kadar apa yang ada saja, Wang. Dia boleh minum. Tok, tak sangka Tok Pengudu ada mempunyai kembang kenangan yang setinggal dan seharum ini. Jumpa lebih baik dan sejuklah. Penegak Adam itu yang lebih jelas lagi. Dia nak tunangan anak saya kenangan. Oh, begitu. Yang sebenarnya kedatangan saya ini ialah nak menjemput Datuk datang ke rumah. Oleh kerana kesihatan Datuk belum sihat benar lagi, biarlah saya kabarkan kepada ayah dan saya. Tak usahlah kabarkan apa-apa, Wang. Saya pun sudah bercadang nak berjumpa Datuk malam tadi bayi ini. Kalau begitu, izinkanlah saya meminta dulu, Datuk. Baik. Tolong sampaikan salam saya pada Datuk Dara. InsyaAllah. Aku juga tidak sedih atas kematian ayah kau, Dam. Dam, adakah ayah kau bermusuhan dengan orang kampung sini? Sepanjang yang aku tahu, jangan dikatakan bermusuh. Bersisih faham pun ayahku tak pernah dengan orang kampung di sini. Jangan-jangan ada musuh di dalam selimut Adam. Tentang itu, tak tahulah aku. Tetapi, aku tidak akan berdiam diri. Walaupun aku berada nyawa sekali, namun kematian ayahku akan tetap kubela. Berhatilah, Adam. Percayalah, kami semua sentiasa membelahi kau, Adam. Terima kasih. Kau boleh pergilah beritahu pada kawan-kawan yang aku tak dapat mengajar mereka hari ini. Baik. Tinggallah. Hai. Bagaimana keadaan Pakcik sekarang? Alhamdulillah, nampaknya beransur baik. Pakcik terpaksa pergi jumpa dengan menara kali. Sementara itu, tolong tengoklah rumah Pakcik, Adam. Baik, Pakcik.
belakang kami bukan? Abang tahu. Tolong abang, kenapa nak masak nasi? Kemudian tu kita boleh pergi ke tempat yang penting kan? Coba terangkan, kenapa kena datang mandi? Sayang. Kalau kita mandi ke air terjun kan bagus. Di sana banyak teman-teman yang lain. Di sini pun ada salahnya. Lagipun, tempat ini dekat dengan rumah kamu. Dekat tu memang dekat. Tapi abang tak tahu. Apa dia kenal? Orang-orang kampung semua dah mulai mengumpat nama kita berdua. Nasib baik belum sampai kita di lemak lagi. Tentang itu, janganlah menangiskan. Bukankah kita berdua dah berkenal? Betul tak sayang? Ya, kalau begitu, Mari. Dah puas-puas ketawa dan bersekeria, tiba-tiba termenung pula. Entah apa yang dia menunggang tu bang. Kenapa faham? Apa yang abang menunggang? Bahkan kenapa juga saya pergi atas kematian ayah abang. terima kasih kenapa. Abang ada Ramadan? Kenapa yakin? Mesti ada satu-satu rancangan yang tak baik yang menyebabkan kematian ayah abang sedahsyat itu. Abang juga sependapat dengan kenapa. Untuk menyiasat ibu dalam banjir atas pembunuhan ayah abang. Sebab itu abang hidup sebagai gembira supaya kesedihan abang tersembunyi dari mata ramai. Bersabar abang, Tuhan selalu menyertai kepada orang yang bersabar. Dan percayalah, tidak ada busuk yang tak berbau, tak ada kejahatan yang tak terdapatkan. Hari pun sudah hampir malam. Mari kita pulang. Nanti ada pelajar kemak. Mari. Antar ke meja abang sekarang. Masih belum nampak dan belum kelihatan lagi anak-anak. Awang tu, anak-anak. Awang sabarkan dulu. Hamba telah terangkan beberapa kali begini saya. Datuk tunggu. Datuk.
bila Sultan berangkat pulang dari negeri, kiranya nanti Datuk tolong sampaikan salam ta'zim Muhammad ke bawah duli. Hamba khawatir hamba tak dapat menjalankan tugas hamba, Datuk. Perintah dan wasiat Datuk, insya-Allah akan hamba persembahkan. Terima kasih. Siapa itu? Saya tadi awal bertentang lagi. Benarkah itu? Awal itu benar. Sebutnya kembali. Anak gawang itu dan kebenaran Ramu Talib berada di mana kekuatan segala diperkenalan. Anak awan, mari duduk dekat dia. Mana pergi? Lama anak. Ada satu perkara yang ayahanda hendak pesan. Apa dia ayahanda? Buat baik. Biarlah berpada-pada ananda. Buat jahat, jangan sekali pantang orang Melayu menderhaka kepada raja. Datuk, muka Datuk. Ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datuk Temenggung, silakan naik. Silakan naik Datuk sekalian. Silakan naik. Assalamualaikum. Apakah artinya ini semua? Datuk-datuk dan para pembesar negeri sekalian. Izinkanlah saya mengenalkan diri saya kepada datuk-datuk semua. Mulai dari saat dan masa ini, saya Awang Duku akan melantikkan diri saya sendiri
aku Datuk Bendahara di kerajaan ini, kerana menggantikan almarhum Datuk Bendahara Muttalib, ayah angkat saya. Tetapi pelantikan ini tak dapat kita rasmikan kerana Angkatan Duli Yang Maha Mulia Sultan sedang berkunjung ke negeri jiran. Benar awangku. Sabarlah anaknya. Kira-kira 3 purnama lagi sehingga Angkatan Duli Yang Maha Mulia berangkat pulang ke negeri sini. Dari itu, saya bukan saja berkuasa sebagai Datuk Bendahara, bahkan akan berkuasa sebagai Sultan dalam negeri ini. Ucaplah anak dia. Janganlah anak dia berniat sedemikian. Ya anak dia. Tidakkah anak dia takut durhaka kepada ke bawah dulu? Dan tidakkah anak anda takut sumpah daulat? Datuk Temenggung, janganlah Datuk Temenggung banyak dalil. Simpankan saja nasihat Datuk itu baik-baik untuk keperluan yang lain. Jangan kau cuba hendak menderhaka terhadap Sultan. Dan jangan berlaku kurang ajar terhadap Datuk Temenggung. Jangan terlalu sangat ananda membangga-banggakan kehandalan ananda. Ingat ananda, tersalah ananda menggunakannya. Takutlah kehandalan ananda akan memakan diri ananda sendiri untuk menuntut kematian Datuk Zainal yang tak berdosa itu. Aku akan meninggalkan itu. Siapa di antara kita yang tak tahu saya menjadi Datuk Bendahara? Antara panglima mengalir kamuku, apa menentang kau? Sabar ya. Manusia seperti kau memang tak layak menjadi bendahara. Aku akan menentang kau jadi. Siapa di antara kamu yang hendak menghalang kemahuan saya? Cakap. Kenapa diam? Cakap. Ya anak dia awam itu memadai. Jangan diturutkan hawa nafsu dan darahmu yang panas. Hamba percaya apabila Duli Yang Maha Mulia Sultan kembali kelak, sudah tentu Baginda akan menganugerahi kamu menjadi Datuk Bendahara. Kembali itu percaya nanti. Mulai dari masa dan saat ini, saya adalah bendahara yang berkuasa di kerajaan ini. Memakai Temenggung, adalah Kristian. Adalah Kristian. Bagus. Terus. Saya akan naikkan pangkat-pangkat agak Kristian. Tetapi ingat, pada bendahara, menurut pada. Ada main sama boy. Baik. Pasti pun tak tahu apa akan terjadi di negeri kita ini. Boleh dikatakan setiap hari awam itu mengambil. Siapa saja yang menentang padanya, orang itu akan dibunuh. Tak dapatkah pembesar-pembesar di sini menewaskan awam itu, Pak Cik? Belum boleh lagi ada. Rupanya selama ini, awam itu sudah bersiap sedia dan mempunyai pengikut-pengikut yang cukup lengkap dengan segala alat senjata. Bagaimana dengan Datuk Temenggung? Adakah beliau mengirim utusan kepada Baginda Sultan? Semua datuk-datuk takut, termasuk Datuk Temenggung.
berani buat apa-apa juga. Kalau tidak dengan izinan daripada awalku. Minum dong. Kalau begitu, biar saya minta bisa dulu baik. Tak balik dong, saya. Baik. Adam? Saya Makcik. Tak balik? Ya, saya jumpa kawan di pantai, Makcik. Tapi dulu. Baiklah. Bangun. Sudah awak rondingkan dengan si Adam berkenaan hari perkahwinannya kenangan? Kalau dah perempuan ke perempuan itu, bukankah negeri kita masih dalam huru-hara? Cakap begitu pun salah. Salah tu tak salah. Tapi cuba nak gunakan ini sikit. Persilakan duduk, Datuk-Datuk sekalian. Terima kasih atas kedatangan Datuk-Datuk sekalian kerana sudi hadir di kali ini. Sengaja hamba mengundang Datuk-Datuk sekalian kerana ada satu perkara yang tak hamba rumitkan. Hamba berajak benar nak mendirikan sebuah istana baru di hadapan bukit. Apa bercara Datuk-Datuk semua? Untuk membina sebuah istana baru, mereka datang perbelanjaan yang banyak. Dari manakah gerangan kita mendapat wang yang sebanyak itu? Dan lagi, dengan istana yang ada sekarang ini, masih kuat dan indah lagi Datuk. Kalau hamba dah katakan istana yang baru, janganlah pula Datuk kajikan istana yang ada sekarang. Hamba mau Datuk-Datuk semua mesti berusaha seberapa boleh supaya minta bantuan dari hamba rakyat. Bantuan bagaimana yang Datuk maksudkan? Bantuan supaya mereka bekerja secara percuma untuk membina istana tersebut. Hamba serahkan kepada Memanda Datuk Semua. Dan Datuk Sang Setia untuk menjalankan perintah hamba. Kepada datuk-datuk yang lain, hamba harap akan bekerjasama dalam rancangan ini. Faham datuk-datuk semua? Faham. Terima kasih. Dengan ini, diisytiharkan kepada seluruh hamba rakyat negeri ini, hendaklah taat setia dan menyumbangkan tenaga bakti mereka terhadap kerajaan mereka sendiri. Yang sebenarnya, Datuk Awang Liku, Datuk Bendahara baru kerajaan ini berhajat sangat hendak mendirikan sebuah istana baru di hadapan bukit untuk menggantikan istana lama yang ada sekarang ini. Dari itu, dan hamba rakyat yang tak kerajaan ini adalah dirayu dan diminta supaya sudi bekerjasama secara percuma untuk membina istana baru tersebut, yang mana kita dah siap 20 nama dari sekarang. Ingat baik-baik, barang siapa saja yang ingkar dan mengkhianati rencangan yang berhormat ini akan dihukum dan diseksa dengan berat. Dan diisytiharkan oleh Datuk Awang Liku, Datuk Bendahara kerajaan ini. Undang-undang apa ni Datuk? Biasanya kerajaan yang mesti menolong pada rakyat. Betulkah jumatan yang patah? Baik cari air, beri tanah kepada petani. Ini tidak. Rakyat pula dipaksa bekerja percuma. Ingat, barang siapa saja yang menentang akan dihukum berat. Ini adalah perintah daripada Datuk Bendahara Awang Liku.
kami penduduk kampung Cengkeh tidak kenal kepada awang itu. Lebih baik Datuk pulang saja, katakan kepada awang itu supaya dia jangan mengacau keamanan dan ketentraman kampung ini. Apakah gerangan kau orang muda, ha? Yang berani menentang perintah Datuk Bendahara awang itu? Oh, tentang itu tak payah Datuk tanyakan. Saya suka menasihatkan Datuk supaya tinggalkan kau di tempat ini, jangan sampai perkara yang tidak ingin berlaku. Baik, saya akan adukan perkara ini kepada Datuk Bendahara awang itu. Baik. Sungguh indah. Datuk Temenggung dan Datuk-Datuk sekalian. Rangka istana baru sudah siap dengan indahnya. Sekarang saya mau memandai Datuk Temenggung, Datuk dan Datuk-Datuk semua. Kerahkan sekian hamba rakyat untuk menghasilkan istana baru dengan seterusnya. Yang berhormat Datuk Bendahara, mengikut pengaduan dari Datuk Berduanda, penduduk-penduduk kampung Cengkeh menentang perintah Bendahara dan mereka engkar untuk bekerja secara percuma. Apa benarkah begitu, Datuk Berduanda? Benar, Datuk. Kalau begitu, kita mesti menggunakan kekerasan. Siapa saja yang menentang perintah, paksa mereka. Dan siapa juga yang ingkar, tangkap dan siksa mereka. Mengertikan Datuk-Datuk semua? Mengerti, Datuk. Nah, apa lagi? Jalankanlah perintah baru ini sekarang juga. Baik, Datuk. Bagus. Puas belajar semua? Sekarang dah boleh pergi buat istana baru? Boleh? Datuk, saya pernah memberi amaran kepada Datuk tempoh hari supaya jangan mengacau keamanan kampung ini. Apa lupa ke Datuk? Jangan semua. Lagi sekali saya peringatkan kepada kamu semua. Barang siapa saja yang berani melanggar perintah Datuk Bendahara awang itu akan hukum berat. Penting. Dari itu, saya suka nasihatkan kepada kamu semua. Lebih baik tinggalkan saya tempat ini dan mari ikut saya. Datuk, lebih baik Datuk tinggalkan saja tempat ini. Dan katakan kepada orang itu, jangan sampai pertumpahan darah berlaku di kampung ini. Hai, sana! Datuk, lebih baik Datuk pulang saja dan jangan mengacau keamanan kampung ini. Pengawal semua, balik kembali. Balik! Nampaknya Datuk Berduanda dan Datuk-Datuk sekalian sangat jual menjalankan apa yang hamba maksudkan. Dah sepurnama masa yang berlalu, masih belum terlaksana apa yang hamba maksudkan. Atas perintah anak dia terjunjung di atas batu semalam hamba.
Tapi malangnya, tapi apa dia? Cuba Datuk teruskan. Ada penderhaka yang mengkhianati rancangan anak dia. Dan mereka telah menyerang Datuk Berjuanda. Oh, Datuk Berjuanda. Tenang. Siapa yang berani menentang Datuk Berjuanda? Cuba Datuk terangkan. Dekat Adam Datuk, dia telah menyerang hamba dan pengawal. Jika hamba merayu minta bantuan dari rakyat. Dan dia minta sampaikan kepada Datuk yang dia berhajat benar nak jumpa dengan Datuk sendiri. Oh, Adam. Abang kepasan. Abang Adam? Apa pula lagi? Janganlah menentang orang-orang awaliku. Kenapa takut? Kalau abang dihukumnya kelak. Kenapa belum faham lagi tanggungjawab seorang anak bumi terhadap negaranya. Abang tetap menentang awaliku sebelum orang kampung kita diseksikan. Abang pun heran. Mengapa pembesar-pembesar negeri ini tak berani menentang awaliku? Seolah-olah mereka sebagai pemicu. Tak berani berkata apa-apa pun. Hanya menguak-uak kepala saja. Jangan abang masuk campur dalam perkara itu pula. Tahukah sebenarnya berapa banyak manusia telah menjadi korban kesnya? Jadi, sebelum orang kampung kita ataupun abang sendiri menjadi korbannya, abang harus diingat. Nanti, sesudah kenanya menjadi isteri rumah tangga, barulah kenanya tahu bagaimana kehidupan seorang isteri terhadap suaminya. Seperti kehidupan abang terhadap kampung kita sekarang ini. Kejadian huru hara ini semua berlaku, kami tak ada sultan dalam negeri ini. Cuba sultan balik kelak, tentu wanita akan dihukumnya. Sudah, tentu dah. Abang Adam, kita ambil wanita nak baik. Bukan abang itu saja. Baik. Nampaknya dia tak ada di rumah, Datuk. Cuba Datuk berani ke dalam. Baik. Adam! 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 Adam tak ada di dalam, Datuk. Kalau begitu, kita bakar saja rumah itu pada pagi. Baik, Datuk. Kau berdua. Aku mau kau orang tunggu di sini. Aku nak pergi ke rumah Tok Bolu. Apa lagi? Bakar! Di sini kan banyak, tak sabar ambil yang datang. Mana? Sudah banyak banget sekali. Adam, kenapa?
beberapa orang awam itu sedang berkumpul di kawasan rumah kau, Dam. Dan mereka kata, mereka nak membakar rumah kau. Apa betul? Betul, betul. Kau balik, Dam. Kerana, abang fikir lebih baik kenanya balik saja. Abang Adam, janganlah menentang orang-orang itu. Kenapa takut? Kamu abang dihukumnya nanti. Jangan, Bang. Abang akan balik. Dan kebetulan. Sebenarnya begini. Mengikut aduan-aduan yang saya terima dari Datuk Berduana, penduduk-penduduk kampung Cengkeh enggan menjalankan perintah saya. Apa benarkah begitu, Datuk? Hamba minta maaf, Datuk. Dalam perkara ini, hamba tidak tahu menahu, Datuk. Jadi, apa yang hamba boleh berbuat sekarang, Datuk? Yang pertama, Datuk Pulu mesti periksa dan siasat pemuda Adam itu supaya jangan menghalang segala rencana saya ini. Dan yang kedua, Datuk Pulu mesti bekerja kuat dan mengerahkan orang kampung ini supaya bekerja sama untuk membina istana baru itu. Akan hamba usahakan sedaya upaya, Datuk. Dan yang ketiga pula, apa dia, Datuk? Silalah Datuk pelihara baik-baik bunga kenanga yang ada di dalam taman Datuk itu baik-baik. Datuk! 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 Ini ada yang sudah sampai kepada Datuk. Rupa-rupanya ini perintah Adamnya. Lepaskan aku. Saya sudah bertentang dengan kau kejut. Pengawal, lepaskan dia. Aku boleh bunuh kau itu. Aku kenal kau. Kau yang bergerak. Harimau hitam bukan? Itu mana kau tahu? Lupakah kau ini? Semasa kita menonton
dengan Tok Samad lalu. Kau yang bukan pendekar kilat, bukan? Ya, akulah pendekar kilat. Sekarang, lebih baik kita berhentikan saja pergadahan ini. Supaya tidak melanggar petuah guru. Datuk, pergi mana? Datuk, penjarakan harimau hitam ini ke dalam kandang. Sam, apakah kesalahan kau? Kau menentang awan itu juga? Benar. Aku akan menentangmu terus menerus. Heran. Dulu awang itu seorang hamba angkat kecil. Tapi sejak kematian ayah angkatnya, lupa sungguh namanya. Kematian Datuk Jahil pun disebabkan oleh awang itu juga. Apa maksud pakcik? Habis bomo-bomo tinggi ini dibunuh oleh Cik Awang itu kerana dia tidak mahu yakin ayah angkatnya terubat. Oh, kalau begitu, Awang itu yang bertanggungjawab atas kematian ayah saya.
Bagaimana dengan hasil kerjaan Datuk pula? Kita akan tandang telah terkumpul kira-kira 600 ekor kerbau dan lembu. Bagus. Datuk pula beratus-ratus karung padi dan beribu-ribu gantang beras telah hamba tempatkan di perbendaharaan negeri ini. Bagus. Datuk, maafkan hamba Datuk. Semua persiapan nampaknya sangat-sangat memuaskan. Hanya barang-barang kemas saja masih kekurangan untuk dilebur kerana membuat hiasan istana. Perkara itu senang. Rampas saja barang kemas mereka. Baik, mari kamu. Barang kemas aku di rumahku habis dirampas oleh orang-orang awam itu. Barang kemas dan perhiasan tak jadi soal sangat je. Ini jantan hati tu abang memang. Kenapa? Kau bergaduh ke? Tidak, dia tu asyik bekerja saja buat istana. Bukan dapat duit, dia betul. Orang ni tak habis menampai kau. Sebenarnya tu lagi sedikit senang dia ke abang dikenarikan. Dan dia dipaksa pula kaya dengan sekotak dia. Apa yang dalam membuat tak habis-habis ni? Lebih baik kau berdoa. Semoga Sultan tak pulang. Kemudian dia nak disambil, sambillah. Dia nak kahwinlah. Tak siapa yang nak mengalang. Nampaknya dengan berkat derma bakti dan juga atas tasya hamba rakyat sekian, tak beberapa hari lagi siaplah sudah istana baru yang kita biasa itu, Datuk. Bagus berkata itu. Hamba pun turut bergembira dapat kabaran yang baik. Tapi sekarang hanya satu syarat saja lagi yang kurang, Datuk Penghulu. Apa dia, Datuk? Begini, Datuk Penghulu pun tentu paham. Istana baru yang besar dan secantik itu tentu tidak akan berseri jika tidak dengan surinya. Jadi, maksud kedatangan hamba semua ini kerana hajat nak mendengar kata putus atas peminangan anak anda awang itu akan anak Datuk Penghulu si tenangnya itu. Maafkan hamba, Datuk. Izinkan hamba mengulang sekali lagi bahawa anak hamba tenangnya itu sudah pun bertunang, Datuk. Bertunang. Saya pun tak tahu bagaimana nak menerangkan kepada Datuk yang sedekil. Cuba Datuk terangkan pula. Datuk mesti ingat. Datuk Bendahara Awang Liku berkuasa penuh. Barang siapa berani menentang beliau, binasa padanya. Maafkan hamba, Datuk. Pada fikiran hamba, selagi Adam masih hidup, selama itu pulalah Adam Datuk tidak akan bersama. Apa bisa lagi kalau kita ambilkan saja supaya Adam bercelah. Untuk memuaskan hati Datuk-Datuk semua. Baik hamba bertanya kepada kenanya yang boleh diikuti. Sebab hamba tak dapat berbincang dari janji hamba, Datuk. Itu yang dia boleh itu. Jemput kenanya kemari. Baik, Datuk.
Mari ikut bapak keluar. Supaya kau dapat menerangkan jawaban kau yang sebenarnya di hadapan bapak. Mari. Iya, Mak. Tolong bapak kau. Mama Datuk Mengung, Datuk. Anak dia tenang. Oleh kerana ayah dia tenang, tak dapat memberikan kata putus. Jadi, anak dia awang itu berhajat benar. Tidak mendengar jawapan dari anak dia sendiri atas kemenangan beliau ini. Apa kata kenang? Janganlah Datuk memaksa hamba. Biar hamba mati sekalipun, namun hamba tetap taat setia kepada kedua orang tua hamba. Kerana hamba tidak sekali-kali akan menderhaka, bukan saja pada Adam, bahkan juga pada tunangan hamba Adam. Sekarang izinkanlah hamba masuk. Saya beri tempoh Datuk 10, 1, 2, 3, 4 hari untuk menyelesaikan kata-kata putus. Kalau tidak, sesuatu perkara buruk mungkin berlaku. Faham? Faham, Datuk? Datuk? Dam, maafkan aku, Dam, kerana menyiksakan kau sampai di sini. Sekarang aku telah mengambil keputusan untuk membebaskan kau. Dengan syarat, kau mesti meninggalkan negeri ini. Dan itu berarti pertunangan kau dengan kenanga putus dengan sendirinya. Apa? Sesudah kau membunuh ayahku, sekarang kau nak menggunakan kekerasan kau untuk merampas tunanganku pula. Nanti kan? Membunuh ayah kau, aku kurang paham. Apa yang kau lupa dengan bomomu? Bomomu? Bomomu ayah kau? Ya Allah, ayah aku. Dan maafkan aku, Dan. Kerana aku tidak berniat sama sekali hendak membunuhnya. Aku bersumpah, kalaulah aku tahu pembunuh itu ayah kau, sudah tentu pembunuhan ini tidak akan berlaku. Ampunkan aku, Dan. Apakah kesalahan ayahku kepada kau? Sebenarnya, aku nak membalas dendam kepada Allah ya Raham, Datuk Bendahara Muttalib. Puncanya begini. Kira-kira 15 tahun yang lalu, ayah aku pernah berpangkat Datuk Bendahara di kerajaan ini. Kemudian, Datuk Muttalib dan Datuk Gaib telah membuat fitnah ke bawah Duli Sultan. Itu tidak ada kena-mena dengan ayahku. Dengar lagi, Dam. Dengan tidak ada usul periksa, ayah dan ibu aku telah dihukum penjara dan disiksa sampai mati. Kemudian, Datuk Bendahara Muttalib bermuka-muka pula mengambil aku selaku anak angkatnya. Aku tidak mau dengar lagi kisah 15 tahun kau itu. Dan aku ingin tahu, mengapa kau bunuh ayahku?
membalas dendam atas kekejaman ayah angkat aku, Datuk Bendahara Muttalib. Aku terpaksa membunuh bukan saja ayah kau, bahkan semua bomo-bomo yang ada di dalam negeri, supaya penyakit ayah angkat aku tidak akan berubat. Kerana aku mahu dia mati. Aku mahu dia mati dengan penuh penderitaan. Kau semua kejam. Tidakkah kau sadar segala perbuatan kau itu adalah di luar kemanusiaan? Aku sadar dan aku insaf atas perbuatan aku. Sebab itulah sekarang aku rela membebaskan kau. Asal saja. Tidak itu. Tidak semudah itu. Dan percayalah, aku tidak akan undur sebelum aku kalah. Sayang aku dirantai. Kalau tidak, sekarang juga akan kucincang kau binatang tri. Baik. Anak dia awak itu nampaknya untuk bunuh suami isteri dan anaknya tenang masih sebal dengan juga, Datuk. Yang berhormat Datuk Bendahara, mau rasanya hamba persembahkan semua dari gereja dalam ini kepada Datuk. Sebab indahnya taman negeri, indahnya istana negeri, tapi malam kenangnya juga yang Datuk hancurkan. Kalau dah saya mahukan kenang, janganlah memandang Datuk Temenggung mencadangkan dari yang lain pula. Datuk, masa 4 hari yang Datuk janjikan dengan Datuk Umum itu sudah berlangsung. Sekarang, bolehkah hamba menunaikan janji-janji Datuk itu? Entah. Saya pun tak tahu apa yang harus saya perbuat. Datuk, bagaimana kalau kita seksakan Adam saja? Sudah tentu dengan sendirinya kenangnya akan menjanji kepada Datuk. Adam yang suka disiksa.
ada nak cakap sedikit dengan kau, Kenanga. Apa dia? Tidakkah kau kesian pada Adam, Kenanga? Dia diseksa, kelaparan, kehausan, dan mungkin dia mati diazab begitu. Apa benarkah seperti kata kau? Ya, Kenanga. Kalau akulah seperti diri kau, aku rela memutuskan tali pertunangan aku demi berkorban nyawa untuk orang yang kukasihi. Oh Tuhanku, dosa apa yang hamba lakukan? Maka seberat ini yang hamba tanggung.
telah terjadi. Kami tangkap kenanga masih cuba nak melepaskan Adan, Datuk. Oh, dia masuk. Kau sanggup mempertaruhkan nyawa kau di tengah malam begini kerana nak membebaskan Syadam berdebah itu. Bagaimana dengan Syadam sekarang? Dia masih terikat, Datuk? Tenang, ya. Kalau mengikut undang-undang negeri, kau harus dihukum. Hukumlah hamba, Datuk. Hukuman apa saja yang dah dijatuhkan pada hamba. Hamba sedia menerimanya. Jangan. Tidak. Tidak, tenang. Aku tidak sekejam itu terhadap kau. Kata pepatah, tinggi gunung, tinggi lagi harapanku pada kau. Yang sebenarnya, aku cintakan kau. Apalah gunanya, Datuk? Kalau berdepa hanya sedatangan. Hukumlah hamba. Dan bebaskanlah tunang hamba yang tak bersalah itu. Kalau sekiranya aku bebaskan Adam, maukah kau menjadi istri aku? Bunuhlah hamba, Datuk. Hamba rela mati bersama dengan tunang hamba daripada menjadi mangsa sebuah Datuk. Datuk, pergi beritahu akan hal tenangnya ini kepada kedua orang tuanya. Dan katakan tenangnya dipaksa ditahan malam ini. Tolonglah, Datuk. Benarkanlah hamba pulang bersama-sama. Jangan susah hati, tenangnya. Aku tidak akan menyentuh dan mengusir kau. Datuk Yaman, perintahkan Jaya menghadap. Datuk. Kalau katakan pada kepentingan, mereka ada perhatian di sepati kalau benar. Bagaimana sekarang? Jaya, aku mau kamu berdua tidur di bilik ini bersama dengan tenang. Datuk, tolonglah, Datuk. Izinkanlah hamba pulang. Bersabarlah tenangnya hingga besok pagi. Jangan lupa, berikan tenangnya layanan yang istimewa. Sila. Datuk, tolonglah. Pengawal. Sekali lagi aku katakan,
Aku bersedia membebaskan kau. Asal saja kau menurut apa kemauanku itu. Bagaimana? Datuk, apa yang telah mempengaruhi jiwa Datuk? Hingga segamak Datuk melakukan kekejaman supaya terhadap hamba sekalian. Datuk, sebelum kejadian yang tadi ini berlaku, saya suka memberi Datuk peluang kali yang akhir. Bagaimana dengan keinginan yang saya tempuh hari? Kenapa beritahukan sekarang juga? Datuk, lagi anak hamba kedana yang punya diri tak bersetuju. Hamba tak nak dibuat apa-apa, Datuk. Tenang, kalau engkau mesti bekerja juga, Adam terpaksa disiksa sampai nanti. Hamba Datuk. Hamba dengan mati. Bersama dengan orang yang hamba cintai. Rupanya menjadi masa dalam sebuah kantong. Jalankan perintah.
bayangkan, mungkin kami terlupa. Datuk berjanji tidak membebaskan Adam hari ini. Oh ya, Adam akan kami bebaskan. Sebentar lagi. Katakan tunggu, hilang berganti, katakan sembuh kalau diobati. Katakan tunggu, hilang berganti, katakan sembuh kalau diobati. Sayang mengapa Datuk, untuk menyaksikan persembahan berikut, dipersilakan berangkat ke bangunan gelanggang di luar istana. Adanya, persilakan.
melangsungkan perkahwinan Datuk Bendahara Awang Liku dengan kenanga, Datin kenanga. Dan dengan hari yang berbahagia ini, Datuk Awang Liku sangat bermurah hati untuk membebaskan pendekar adat. Tapi dengan syarat, dia mesti beradu tenaga dengan 2 orang kuat diraja. Dan kalau Adam dapat menewaskan kedua-dua orang itu, maka Adam akan dibebaskan. Datuk, boleh kami mulakan sekarang? Syarat yang Datuk kehendaki. Kamu juga tidak ada hukum Adam. Jangan khawatir, Datuk. Ini bukan hukuman. Tetapi permainan beradu kenapa? Salah pada aku. Terima kasih Adam. Kau hanya digunakan sebagai bekas masalah bangsa jadi. Hei, Awang Liku. Segala syarat kau telah aku sempurnakan. Dan sekarang, aku mau kau pula menyempurnakan syarat aku. Apa syarat kau itu adalah turunan kau ke gelanggang ini. Dan buktikanlah kehandalan kau selaku seorang pendeta Awang itu. Mengapa kau membisu? Awang itu. Adam, bukankah aku sudah berjanji? Aku sedia membebaskan kau. Sekarang, kau sudah pun dibebas.
bebaskan aku. Kerana kau tidak percaya dengan tipu musnah kau itu, bukan? Bukankah kau ingin supaya aku dibunuh oleh kedua-dua orang itu? Bukankah itu rancangan kau yang sebenarnya? Kau ingin melihat aku ataupun kedua-dua manusia itu tadi mati di hadapan kalangan ramai. Bukankah itu kau menjadi kegemaran kau? Sekarang, tidakkah kau ingin pula membunuh aku? Kaulah manusia yang berkuku benih. Kau hanya tahu membunuh. Membunuh manusia yang menentang kau. Kau pembunuh awal itu. Kau ingin naik ke kaki. Kau tidak. Kau tekan. Kau paksa bekerja. Sehingga terlaksana istana yang kau gembarkan. Kau hanya tahu mengagung-agungkan pangkat yang kau latih. Sesudah itu, kau gunakan pula untuk menyeksa hamba rakyat. Demi keadilan, aku menentang kau sekarang, awang itu. Turunlah kau di gelanggang ini, supaya kita dapat buktikan siapa di antara kita pendekar. Hamba berasa malu kalau Datuk Asli menjamkan diri saja. Sedangkan Datuk ini menghabiskan riwayat pendekat. Bagaimana kalau kita berdamai? Tidak, awang itu. Biar aku betul tulang asal jangan berhubung pada. Nah, apa yang betul? Ada. Aku tak mahu menentang kau. Kalaulah kita